Alat yang pertama digunakan dalam praktikum kali ini ialah tip mikropipet yang berfungsi untuk menampung sementara cairan yang akan dipindahkan ke alat laboratorium lainnya. Alat kedua yang digunakan ialah box mikrotip yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan mikrotip. Alat selanjutnya terdapat spatula yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengambil sampel yang berupa serbuk maupun kristal. Alat selanjutnya ialah gelas piala. Gelas piala ini berfungsi sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Kemudian terdapat alat mikrofestal yang berfungsi sebagai penghalus dari sampel. Ada juga alat jidi kolom yang berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam proses sentrifugasi. Alat selanjutnya yang digunakan ialah box ice. Alat ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sampel sebelum dibawa ke laboratorium. Di dalam box ice terdapat dry ice, yang mana dry ice ini tuh merupakan es kering yang berbentuk padat dari karbon dioksida yang digunakan sebagai pendingin untuk sampel. Kemudian terdapat alat cetakan gel. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk mencetak gel yang terbuat dari agar rusak. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah TAE. TAE ini merupakan larutan penyangga karena memiliki kandungan trisasetat EDTA. Adapun bahan lainnya yang digunakan dalam praktikum kali ini ialah loading DYE. Loading DYE ini berfungsi untuk menambah densitas atau massa pada sampel yang akan digunakan. Bahan selanjutnya yang digunakan ialah DNA lider. DNA lider ini merupakan suatu bahan yang digunakan dalam proses elektroforesis produk PCR. Bahan selanjutnya yang digunakan ialah DDH2O. DDH2O ini merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mengencerkan primer yang digunakan dalam proses elektroforesis DNA yang sedang diuji. Bahan selanjutnya ialah terdapat primer. Primer ini tuh berfungsi sebagai bahan untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan dilakukan proses amplifikasi. Lalu terdapat flat. Flat di sini bukan merupakan piring ya teman-teman, tetapi flat di sini tuh merupakan suatu bahan yang digunakan sebagai tempat sampel saat sampel tersebut mengalami proses sequencing. Bahan selanjutnya yang digunakan ialah DNA atau RNA shield yang berfungsi sebagai metabarcoding. Gak cuman buat metabarcoding aja, tetapi bahan ini pun digunakan untuk mengawetkan sampel. Lalu terdapat bahan TIQ-PCR. TIQ-PCR ini tuh digunakan dalam proses PCR. Bahan selanjutnya ada GBT buffer. GBT buffer ini berfungsi untuk membantu proses penghancuran dari jaringan dan juga sel. Sedangkan untuk VROT itu sendiri merupakan suatu bahan yang berfungsi untuk merusak protein dalam proses pengikatan lipid. Bahan terakhir yang digunakan pada perkenalan praktikum kali ini ialah etanol absolut. Etanol absolut ini berfungsi sebagai alat sterilisasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.